Hari ini saya dipanggil untuk memberikan keterangan dekat Balai Polis berhubung salah satu video live yang telah saya sertai. Tapi saya tak nak cerita pasal perkara itu dalam video saya kali ini. Tetapi saya nak ceritakan betapa kebebasan media dekat negara kita ini sebenarnya makin lama makin haruk, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tapi dalam masa yang sama, ada orang perasan konon-kononnya kebebasan media pada tahun ini lebih bagus berbanding sebelumnya. Macam manalah kita nak buat, ya tak? Kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau anda masih ingat, pada 1 bulan Mei, Hari Buruh tahun 2023, Fahmi Fadzil telah mengeluarkan satu hantaran Facebook merujuk kepada kedudukan negara kita dalam indeks kebebasan media sedunia, di mana negara kita berada di tempat pertama di kalangan negara-negara ASEAN. Jauh meninggalkan Thailand, Indonesia, Myanmar dan sebagainya lah. Di mana Fahmi Fadzil mengatakan bahawa ini merupakan satu perkara yang sangat membanggakan dan menjadi pemangkin kepada kita terus untuk menjulang kebebasan media dan sebagainya lah. Tetapi tuan-tuan dan puan sekalian, memang kita suka bila negara kita ini diiktiraf sebagai negara yang bebas media dan sebagainya. Cuma ada satu masalah. Apa yang Fahmi Fadzil rujuk itu ialah indeks untuk tahun 2022. Tahun lepas, bukan tahun ini. Bukan separuh pertama tahun 2023 pun. Tetapi tahun 2022. Zaman Ismail Sabri jadi Perdana Menteri. Zaman Perikatan Nasional plus Muafakat Nasional. Itulah zamannya yang menyaksikan kebebasan media kita berada di kalangan yang tertinggi dalam negara-negara ASEAN. Bukannya tahun ini tuan-tuan sekalian. Jadi dari satu segi, Fahmi Fadzil ni macam agak perasan sikit jugalah. Mengambil style suka claim oleh Perdana Menteri kita, di mana dia nak claim kejayaan tahun lepas, konon-kononnya kejayaan tahun ini. Tetapi dalam masa yang sama juga tuan-tuan dan puan sekalian, kita dapat lihat tahun ini punya kebebasan media sangat-sangat menakutkan. Ni jujur saya cakap bukan fitnah tau. Kan kejap lagi kalau saya buat video macam ni kadang, tiba-tiba saya dipanggil polis lagi lah, tiba-tiba pula saya dipanggil SKMM lah sebagainya kan. Padahal benda ini bukan satu fitnah. Benda ini memang benar-benar berlaku. Kita masih ingat lagi Fahmi Fadzil marah dekat Berita Harian bila Berita Harian meluarkan satu artikel bertajuk OPR Next awal Julai. Dia tak ada apa-apa tambah lepas tu. Fahmi Fadzil kata ini merupakan satu fitnah kepada kerajaan, akan membawa satu naratif buruk bla 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 sebagainya, kena tukar tajuk. So Berita Harian pun tukar tajuk. Dan banyak lagi kisah lah sebenarnya tuan-tuan sekalian, sampailah Menteri Komunikasi dan Digital ini mendapat teguran daripada Persatuan-Persatuan Wartawan dan Media seluruh negara. Tolong jangan koyak sangat, kata mereka. Dan dalam masa yang sama juga, anda masih ingat kan, di mana TV Pertiwi, satu laman web alternatif, menyiarkan berita-berita yang orang kata apa, membawa suara Melayu dan Muslim, tiba-tiba pula disekat aksesnya daripada dilayari oleh rakyat Malaysia baru-baru ini. Dan belum saya nak ceritakan tentang betapa video-video TikTok ada yang diturunkan lah, disekat dan macam-macam lagi. Kita tak nak go on detail lah, kita cerita secara umum. Semua ini menggambarkan betapa tuan-tuan sekalian, kebebasan bersuara ataupun kebebasan media ketika zaman kerajaan Perpaduan Madani ini tidaklah sebagus mana. Dan saya yakin sangat-sangat pada tahun depan, indeks untuk tahun 2003 ini bila keluar, kita punya kedudukan akan lebih merudum berbanding dengan media di kalangan negara-negara jiran. Sebab inilah semua. Nampak tak kat sini tuan-tuan sekalian? Jadi itulah, kadang-kadang kita rasa macam pelik juga. Kenapa kerajaan Perpaduan Madani ini seolah-olah macam nak claim everything yang bagus daripada kerajaan lama macam mereka punya. Padahal hakikatnya apa yang tengah berlaku sekarang ini sebaliknya kalau ikutkan. Tapi tak apalah, kita nak macam mana kan. Kepada Fahmi Fadzil, saya harap anda sebagai Menteri Komunikasi tolong buat kerja anda dengan betul, tapi jangan salah gunakan apa-apa kuasa. Tak tuduh, cuma sekadar nasihat. Nanti kan kata aku tuduh dia salah guna kuasa pula. Mana boleh macam tu, betul tak? Cuma kita minta tolong jangan salah guna kuasa. Sekiranya kalau ada berlaku perkara itu ini, kita harap tak berlaku lah. Okey? Di mana kita kalau boleh, suara rakyat ini merupakan suara check and balance kepada kerajaan juga sebenarnya tahu. Dan bila rakyat tegur kerajaan ini, janganlah anggap kita macam nak menjatuhkan kerajaan dan sebagainya. Kita tegur sebagai nampak kepincangan. Anda kata kalau teguran kita itu kurang tepat dan sebagainya, tak ada masalah. You boleh saja memberikan orang kata apa, penjelasan daripada pihak you all. Macam baru-baru ini, JAKIM mengeluarkan satu kenyataan membetulkan kenyataan seorang anak papa iaitu Muhammad Asri Bakar yang menuduh JAKIM mengekalkan Ustaz Zamri Mantop sebagai mereka punya AJK. JAKIM punya AJK. Dia kata, mana boleh kekalkan AJK PAS Pusat ni? Kan, mana boleh kekalkan orang Perikatan Nasional dalam JAKIM? JAKIM kata,
Dr. Zamri dah tamat kontrak pada 2022 dah. Disember 2022 dah tamat kontrak, dah tak sambung. Tapi tak ada pula dia nak buat report polis ke, nak angkut aksi bakar tu buat laporan atau nak ambil keterangan ke apa-apa ke, tak ada pula dah. Kalau kami ni laju betul. Datang call, datang radio car, tak baik macam tu. Undang-undang ini harus adil dan haruslah dilihat adil. Jangan sampai rakyat terus mempertikaikan tentang ketidakadilan anda. Memang kita tahu kerajaan ini kerajaan anda dan anda boleh buat sesuka hati. Bak kata Syahril Hamzah ni lah. Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambak-lambak ni satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulah. Sampai Abang Jamil mampus.